Okey, so bagaimana untuk contoh yang kedua pula cikgu nak ajar. So bagaimana kita nak tuliskan hubungan ubahan berikut dalam bentuk ayat. Jadi daripada biasa kita nak tukar dalam bentuk ayat. Jadi kalau tengok dekat sini cikgu ada Y berkadaran dengan BC. Tu ayat cikgu. Y berkadaran dengan BC. Okey, so cara kita nak tulis sini kalau kalau dia terus macam ni, kalau kita nampak dekat sini dia terus saja. Macam tu dia terus saja. Ni namanya berkadaran langsung. Kalau dia contohnya cikgu ada Y, tiba-tiba dia macam ini. Ada satu, dia duduk bawah pula. Ada nombor satu kat atas. Ataupun siapa yang berada kat bawah ni dipanggil sonsangan ataupun dipanggil sebagai kadaran sonsangan. Nampak Jadi kalau dia terus saja ini dipanggil sebagai kadaran terus. Sekali lagi cikgu ulang Kalau dia terus macam tu dipanggil sebagai kadaran terus. Tapi kalau Y berkadaran 1 BC, dia duduk bawah, itu dipanggil sebagai kadaran sonsangan. Kadaran sonsangan. Jadi kita nak buat ayat ni, kalau yang pertama ni dia terus saja, ayat cikgu akan berbunyi macam ni, iaitu Y berkadaran langsung. Sama ada nak pakai berkadaran langsung ataupun terus boleh. Y berkadaran langsung dengan B dan C. Itu contoh A cikgu lah. Dia berkadaran terus, iaitu Y berkadaran terus ataupun berkadaran langsung dengan B dan C. Okey, daripada contoh A, cikgu akan bawakan anda melihat contoh B. Okey, mari kita tengok contoh B. Macam mana kita nak solve kan? Dia menulis J berkadaran dengan 1/T. Nampak? Sekarang ni kita punya dah jatuh ke bawah. Maka ini dipanggil sebagai kadaran sonsangan. Dipanggil sebagai kadaran sonsangan. Jadi kalau kita baca dia, kita boleh tulis secara ayatnya J berkadaran. J berkadaran sonsangan. J berkadaran sonsangan dengan T. Sebab T tu duduk bawah. Bila T duduk bawah, dia berkadaran sonsangan. Jadi J berkadaran sonsangan dengan T. Itu contoh B. Jadi daripada contoh B, mari kita tengok pula macam mana kita nak solvekan contoh C. Okey, contoh C pula. Jadi cikgu ada L berkadaran punca kuasa 3. Bila ada topi-topi tu, kita panggil punca kuasa. Tapi kalau ada kuasa, contohnya K ni kuasa 2. Tu kita panggil kuasa 2. Kalau ada topi tu punca kuasa. Jadi punca kuasa 3B per K. Tapi kalau pelajar kata, cikgu kalau ada topi je, C je, nak panggil apa ni? Punca kuasa apa? Okey, kalau tak ada nombor ni, dia panggil sebagai punca kuasa 2. Jadi, kalau tengok dekat sini, cara bacaan cikgu ada 2 sekarang. Yang atas ini dipanggil sebagai kadaran langsung. Ataupun terus. Mana-mana boleh. Yang atas tu dipanggil sebagai kadaran langsung ataupun terus. Yang bawah ni dipanggil sebagai kadaran sonsangan. So boleh dapat beza Yang atas berkadaran langsung, yang bawah berkadaran sonsang. Jadi ayat yang cikgu akan buat nanti, ayat yang cikgu akan membannernya nanti, kita akan buat L berkadaran langsung. Okey, L berkadaran langsung dengan punca. Punca kuasa. L berkadaran langsung dengan punca kuasa 3. Berkadaran langsung.
L berkadaran langsung dengan punca kuasa 3B dan berkadaran sonsangan dengan tu kena hija penuh kalau periksa tak boleh singkat. Okey, dengan K. Nampak? Jadi L berkadaran langsung dengan punca kuasa 3B dan berkadaran sonsangan dan berkadaran sonsang. Jangan sonsangan Jadi dan berkadaran sonsang dengan K. Jadi itu cara untuk jawab soalan C. Jadi daripada soalan C, cikgu nak bawakan pula soalan seterusnya adalah soalan soalan D. Okey, macam mana kita nak solvekan soalan D? Soalannya dia kata C berkadaran dengan BD kuasa 2 dan punca kuasa 2L. Jadi macam biasa juga cikgu sebut tadi, perkara yang paling penting di atas ini adalah berkadaran langsung ataupun kita panggil terus. Okey, manakala yang di bawah ini adalah berkadaran sonsangan. Jadi ayat yang kita boleh tulis C, kita boleh tulis dekat sini C ataupun cikgu guna yang pekat sedikit. Ungu lah. Okey. C berkadaran langsung. Okey, C berkadaran langsung dengan B dan. So sebab ada dua orang kat atas tu, dua yang langsung. C berkadaran langsung dengan B dan kuasa, ni kuasa kuasa 2 D. Okey, C berkadaran langsung dengan B dan kuasa 2D dan lagi dan berkadaran, tak muat dah. Tulis kat bawah. Dan berkadaran sonsangan, berkadaran sonsang dengan punca kuasa. Ni kalau tak ada nombor 2 lah dan berkadaran sonsang dengan punca kuasa 2L. Itu dia Jadi C berkadaran langsung dengan B dan kuasa 2D dan berkadaran sonsangan dengan punca kuasa 2L. Jadi C berkadaran langsung dengan B dan kuasa 2D dan kuasa 2D dan berkadaran sonsangan dengan punca kuasa 2L. Jadi so mudah dekat situ. Cikgu dah selesaikan soalan D. Contoh soalan